Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul. Kalau dengar bagi tahu, kalau tak dengar pun bagi tahu. Komen dekat situ, tolong komen hadir dari mana. Okey, soalan pun komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan boleh komen di ruangan komen Saat. Okey, hari ni bertemu lagi kita dalam Buah Mula nombor 9. Hari ni kita bersama dengan tetamu jemputan kita iaitu Yang Mulia Tengku Iskan Shah Tengku Haidar ataupun nama pentas seni dia Q Haidar. So saya panggil Abang Q lah. Um, Nama Abang Q kita tahu tak asing lagi dalam industri seni ni, dah berlakon lama dah, I think 2001 tak silap saya dah aktif. Kita amat bertuah kerana Abang Q sudi nak join kita pada malam ini, iaitu Buah Mula nombor 9, dan kita membawakan tajuk iaitu Anak Seni dan Jalan Cerita. So anak seni adalah macam Abang Q, dan jalan ceritanya maybe dia boleh share dengan kita. uh, saya kenal Abang Q rasa 2 kali dah saya jumpa dia, tapi memang dia bila dia bersembang dengan saya, kadang-kadang dia melawak kan, dia kata in character. Bila dia melawak dengan saya, dia bawa, contohnya dia kata, kamu peguam ya, datang sini, saya ada benda nak bincang dengan kamu. Dalam keadaan spontan dia kenduri, dia buat kat saya macam tu. So saya kata, uish, ya ni betul-betul deep dan ada isi. Saya rasa kalau anytime kalau kita bagi dekat dia skrip ke whatever ke, boleh terus in character. So saya teruja nak bawa Abang Q supaya industri seni kita boleh bertambah baik dengan daripada pandangannya, daripada pendapat dia boleh share dengan mereka yang berminat, dan dengan dunia seni. Platform Buah Mula ni macam dia Buah Mula, dia bubuh apa saja topik, kita open. So tanpa kita buang masa dan saya pun start dulu cerita, saya jemput dulu Abang Q ke live. Bentar. Hello, Assalamualaikum. Abang Q, mic tak bunyi. Assalamualaikum. Tak. Rasanya mic Abang Q tak dengar tu. Ada siapa-siapa dengar ke? Dekat tuan kita. Sekejap Abang Q tak dengar Abang Q. Sat, saya kita Roger balik. Awak pula muka labu pula kat situ. Hai. Hai, awak muka labu. Tak, lagi Abang Q dia join balik. Biasalah kan. Tadi okey, kita dah test lah. Okey. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengar tak? Okey, dengar. Okey. Alhamdulillah. So, Alhamdulillah. terima kasih Abang Q. Apa khabar di sana? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Linda dengan anak-anak semua alhamdulillah. Semua sihat. Okey, baik. Saya terima kasih Abang Q join live saya pada malam ini. Saya amat berbesar hati Abang Q sudi join. Sama juga, saya pun terima kasih juga sebab sudi nak panggil saya.
Tapi Abang Q memang selalu live pun dekat Instagram kan? Saya selalu live. Saya selalu live kat Yes, Instagram. yes. Gitu. Pada rakan-rakan boleh start share ya, sebab kita nak try pull out viewers ya. Okay, tapi tak apa, kita boleh start dulu Betul? sambil-sambil dulu, no problem. Saya nak tanya terus satu soalan. Ha. Dalam kita tengok Abang Q punya perjalanan seni ni, sejak 2001 telah pun menang anugerah filem pelakon filem popular tak silap saya. Telah pun bawa banyak-banyak karakter, ramai yang memang ingat uh, karakter yang Abang Q bawa, yang rock, yang lawaknya, yang geniusnya, yang lurusnya, yang serius. Saya pun dua kali tadi yang saya cerita pada audience sebelum kita live tu, saya kata saya jumpa Abang Q dua kali. Dua-dua Aha. Abang Q boleh in character. Bila bercerita kat saya tu, ada satu movie Abang Q nak buat. Abang Q kata boleh tak kita bayangkan ada pelita minyak tanah, air mata tu menitik. Saya ingat ya Abang Q punya cerita. Saya memang betul-betul Ha. kata, ini betul-betul ada isi. So, saya beranggapan selalunya kalau macam Abang Q ni, kita boleh brainstorm, bagi skrip anytime Abang Q boleh in character, terus bawa karakter tu. So Tak boleh, saya tak boleh. punya saya ingin bertanya, Ha. macam mana nak berapa lama kalau kita nak dapatkan proses tu untuk kita boleh dapat macam keadaan Abang Q sekarang, bagi orang-orang yang maybe nak join bidang seni ataupun junior-junior kita, dia kena belajar lagi ke, dia kena banyak tanya senior ke, dia kena Saya berlakon banyak lagi ke? saya banyak kelemahan saya. Kelemahan saya Hmm. banyak sangat. So, nak jadi seorang pelakon, dia yang paling dia banyak prosesnya yang kita kena lalui. And then saya nak jadi pelakon daripada saya kecil. Saya minat jadi pelakon daripada saya belum pandai membaca. Saya belum Uish, sekolah tadika lagi. tak baca So skrip lagi? tak pandai membaca lagi. Jadi uh, uh, prosesnya tu macam lama lah. Maksudnya dari saya kecil, saya suka tengok cermin, saya suka bercakap dengan cermin, saya suka berangan, saya suka bila saya tengok movie, saya akan lepas tengok movie tu saya akan cuba jadi watak tu masa saya kecil. Itu normal kot untuk budak kecil kan. And then saya orang yang pemalu orangnya. Asalnya memang budak yang pemalu. Saya tak ada ramai kawan. Saya ada dekat kampung, kawan rapat saya dalam 2-3 orang ya. Saya tak ramai kawan. And then saya start first time berlakon umur saya 16 tahun. Saya terlibat dengan pentas. Itu pertama kali saya berlakon. And then bila dah lalui yang masa pertama kali masa umur 16 tahun tu berlakon tu, terlibat dengan teater. And then lepas SPM saya mohon di Akademi Seni Kebangsaan. ASK sekarang ni Aswara kan. Suara, yes. Dia tukar nama Aswara. Jadi saya prosesnya lama. Maksudnya saya belajar dekat Akademi Seni Kebangsaan Aswara sekarang ni. Saya belajar dekat sana. And then apa yang dibelajar dengan pelakon, dia ada banyak kerja-kerjanya. Kita kena observe, kita kena menjadi seorang yang pemerhati, yang tekun, yang baik. Kita tengok orang apa-apa yang berlaku, apa-apa benda ataupun watak dekat keliling kita, itu semua adalah kita punya macam nak cakap, kita boleh belajar, kita boleh apa-apa yang berlaku daripada perkembangan kita daripada kecil sampai ke besar, apa yang jadi dekat keliling kita, siapa yang kita nampak, itu semua boleh dijadikan kita punya boleh digunakan, boleh dijadikan kita punya apa namanya perkataan yang terbaik, membantu develop kita ke? Bahan contoh untuk kita sendiri. And then pelakon kena tahu diri kita sebaik mungkin, kena kenal diri kita sebaik mungkin, sebab kita belajar untuk bawa satu karakter kan. Kita kerja pelakon untuk carry, untuk angkat sesuatu karakter, sesuatu watak. Jadi sebelum kita nak angkat sesuatu watak, kita kena kenal watak kita sebaik mungkin. Kita kena kenal kita punya
kelebihan kita, kekurangan kita sebaik mungkin. So apa-apa yang kita dapat detect kekurangan kita, mungkin kita akan perbaiki dalam in process. Macam tu. Saya ada banyak-banyak kelemahan saya, maksudnya saya tak boleh kalau kadang-kadang saya cemburu bila saya pergi shooting tengok pelakon-pelakon yang boleh petik jari je. Maksudnya kalau scene heavy, scene yang heavy ke apa ke, dia masih boleh gelak-gelak sebelum masuk depan kamera, sebelum masuk set. Saya tak boleh. Saya jenis yang saya betul-betul kena pegang karakter saya, betul-betul kena fokus. Saya tak boleh bercakap dengan orang. Saya akan boleh bercakap benda-benda penting, pasal karakter, pasal cerita boleh. Nak huha-huha saya tak erti sangat. Saya kena betul-betul fokus cerita itu, karakter itu, scene itu untuk saya angkat, untuk saya menjiwai. Kadang-kadang saya cemburu tengok pelakon-pelakon yang boleh gelak-gelak huha-huha masuk set dia terus jadi. Itu hebat lah, diorang hebat. So saya tak mampu buat macam tu. Saya tak mampu. Dia kalau bagi untuk yang orang muda yang baru nak masuk ke bidang seni ni, adakah dia perlu minat daripada dia kecil ataupun dia boleh masuk aswara? Tak juga. Minat. Tak juga dia polish. Kadang-kadang minat tu datang semasa pembesaran tu kan. Masa pembesaran, proses siapa yang dia kenal, siapa yang dia jumpa. Sebelum ni mungkin dia tak minat, tapi lepas dia kenal seseorang ni timbul minat, mungkin begitu. Tapi tak semestinya kena minat dari kecil. Tapi untuk jadi seorang pelakon, pastinya kena ada minat kan, kena ada minat, kena ada bakat. Bakat, minat, itu benda basic. Itu benda yang paling asas yang kita kena ada. Minat dan bakat. Jadi itu asasnya tak boleh dipertikaikan dah. Minat dan bakat benda paling asas yang kita kena ada. And then bila kita ada minat, bila kita ada bakat, kita akan secara semula jadinya kita akan nak memperbaiki diri kita. Bila kita nak memperbaiki diri kita, proses-prosesnya lah. Nak masuk kelas ke, nak ambil kursus ke, nak ambil workshop ke, nak pergi buat latihan sorang-sorang ke. Macam-macam. Macam-macam prosesnya. Mengikut orang tu lah. Maksudnya bila dia kenal kekurangan dia, kelebihan dia, kekurangan dia, apa yang dia perlukan, dia kenal diri dia. Jadi dia tahu apa kaedah yang terbaik untuk dia perbaiki diri dia. Kan? Kaedah yang terbaik untuk dia sebagai pelakon perbaiki diri dia. Bila dia cukup kenal diri dia. So benda tu, kita pelakon kita tak boleh nak ikut orang sangat. Sebab tu bila kita belajar, masa saya belajar dulu, 60% practical, 40% teori. So practicalnya tu lebih pada macam mana kita kenal diri kita, and then bila kita dah kenal kelebihan, kekurangan tu, and then macam mana kita nak perbaiki, macam mana kita nak deliver benda tu, dia berkaitlah dengan apa yang kita jumpa sepanjang hidup kita. Dia berkait apa yang kita dapat masa kita belajar dalam kelas. Dia berkait dengan macam mana kita nak bekerja dengan seseorang. Semua berkait. Kan kita bila kita jadi pelakon, kita bukan kerja seorang-seorang kan. Kita cuba angkat satu team, the whole team, director, producer, the whole team lah, rakan lakon lain, wardrobe, makeup artist, the whole team cuba angkat naskah tu. So kita kena mampu untuk bekerja dengan tim. Kalau kita jenis yang tak boleh nak kerja dengan tim, itu pun susah juga. Kan? And so untuk adik-adik kat luar ke apa yang adik pelakon tu, kalau anda cukup kenal diri anda, bakat yang anda ada, and then cuba kenali diri anda sebaik mungkin, and then minat tu satu hal, and then macam mana kita nak perbaiki dan macam mana kita nak dapat peluang tu. Siapa orang-orang yang kita campur, kita berapa rajinnya kita untuk perbaiki diri kita, berapa rajinnya kita macam zaman saya dulu, saya kena pergi casting, saya kena pergi audition apa semua kan. Zaman sekarang saya tak tahu, saya dah lama tak, saya jarang muncul kan. Macam tu.
Abang Q boleh share maybe ada kenangan-kenangan manis ataupun kenangan-kenangan pahit masa masa dalam industri seni ni kan. Banyak juga soalan duk naik dekat Facebook ni, sekejap lagi saya pick up satu-satu. Kenangan manis dalam, Ah, of course, paling manis ialah bila kita dari kecil dari pelakon dan kita capai cita-cita kita, itu oh, benda yang sangat manis. Maksudnya sampai bila kita pergi balik sekolah menengah kita, cikgu-cikgu yang tahu saya punya cita-cita, dia hmm. jumpa saya balik, Tengku, awak ni degil kan Tengku kan, awak ni degil kan. Saya pernah kena masa sekolah menengah kan, kena isi Ah. borang cita-cita kan, isi Ha. borang pasal ada cita-cita. So cita-cita saya pelakon, and then saya kena panggil guru kaunseling. Di Wah. kaunseling 3 hari berturut-turut sebab jadi pelakon. Kenapa nak jadi pelakon kan? Banyak Ah, lagi career-career lain yang boleh menjaminkan masa depan. yes. Tapi bila saya jadi pelakon betul-betul, Ah, capai cita-cita saya, and then balik semula ke sekolah menengah, jumpa cikgu-cikgu akan cakap, ada cikgu-cikgu yang cakap dengan saya, Tengku, awak ni degil kan, tapi awak antara student saya, murid saya yang awak nak, awak dapat, awak capai, betul, Alhamdulillah. awak cakap awak jadi pelakon, dan awak buktikan kat kami yang awak dapat jadi pelakon. So benda tu yang benda-benda manis lah. Pahit, Hmm. macam mana saya nak lalui benda tu. Macam saya pernah tidur bus stop Oi. sebulan, tak ada rumah. Masa tu saya tengah belajar. Saya tengah Di belajar, saya ASK tak ke? Ya tu masa tu di ASK. masa tu kat Okey. ASK tak ada, masa tu belum Aswara lagi. Jadi kita Okey. tak student tak disediakan tempat tinggal kan. Ha, ha. Jadi saya sewa rumah, and then saya tak mampu nak bayar sewa rumah dah tertangguh Okey. berapa bulan. Jadi saya malu kawan-kawan tolong top upkan share untuk bahagian saya. Jadi bila Ha, ha. saya decide saya keluar rumah tu, saya cakap saya pindah rumah pakcik saya, padahal saya tidur bus stop sebulan. Oh. Sebulan. Yes. Kenangan pahit tu. Tapi yang tu yang Pahit. dah jadi manis dah saya rasa tu. Dia jadi manis lah, jadi manis. So, Ah. benda-benda tu semua saya bawa, saya tak buang. Kenangan-kenangan tu saya bawa, sebab bagi saya tak semua itu hadiah dari Tuhan. Itu hadiah untuk saya. Maksudnya pengalaman tu tak semua Tuhan bagi kan kat orang kan. Betul. Tak Betul. tak semua manusia dapat pengalaman tu, tidur bus stop, nangis, hujan turun je nangis, rasa macam nak balik kampung, rasa macam nak give up. Tapi macam cakap dengan diri sendiri, tak boleh give up, sebab aku nak buktikan yang aku mampu buat. Boleh Jadi jadi pelakon. jadi manis lah. Sekarang ni benda tu jadi manis, sebab saya bawa kenangan-kenangan tu, saya guna pakai dalam kerjaya saya. Abang Q, saya ambil satu soalan daripada ni, saya gabung sekali boleh ke? Boleh. Ada Muhammad Zahir dengan Puan Ashurah ni, Abang Zahir dengan Puan Ashurah, saya soalan dia lebih kurang sama. Soalan dia, apa pendapat Abang Q bagi pelakon baru golongan pelapis yang hanya bersandarkan rupa semata-mata dan tidak mempunyai bakat semula jadi lakonan kaku, kalau bahasa pasarnya kayu lah. Saya tidak pernah menghalang atau saya mengalu-alukan bakat-bakat baru. Saya sangat-sangat mengalu-alukan. Saya sayang orang yang berbakat. Saya sangat sensitif dan sangat sayang pada mereka-mereka yang berbakat. So bila mungkin kesedaran mereka mungkin mereka muda, ada setengah-setengah yang soalannya ialah bersandarkan rupa kan. Yes. Yang suka saya nak Insta famous ataupun berdasarkan YouTuber lah, dia di YouTube saja. Maksudnya followers ramai. Yes. Saya tak tahu apa agenda diorang dalam industri. Maksudnya diorang betul-betul minat ataupun diorang nak buat nama untuk diorang buat bisnes. Lepas tu bila nama makin meletup, orang makin kenal, lagi senang untuk buat bisnes. So dia menggunakan career sebagai pelakon untuk dia nak buat bisnes mungkin kan. Tak ada benda yang betul, tak ada benda yang salah. Maksud bagi saya wallahu alam, kalau pelakon-pelakon lain rasa salah, itu pendapat mereka. Bagi saya tak ada benda yang salah kalau dia masih walaupun dia nak menggunakan platform ni untuk masa depan dia buat bisnes,
bila nama dah terkenal. But platform ni jangan main-main bagi saya. Jangan kalau nak menggunakan platform ni, gunakan betul-betul. Maksudnya jangan anggap benda ni mudah. Saya tak suka orang anggap kerja lakonan mudah. Saya agak apa, irritating, agak menyampah. Meluat anggap benda ni mudah. Sebab sedangkan ramai dekat luar sana, macam adik-adik saya yang dekat Aswara yang tengah belajar, yang mungkin tak ada peluang, diorang sanggup belajar beberapa tahun untuk dapatkan ilmu, tapi peluangnya tak ada. Anda yang dapat peluang macam gini, sia-siakan. Sia-siakanlah. Cuba buat sebaik mungkin, cuba cari ilmunya, macam tu lah. Sebab saya tadi soalan tu saya gabung, saya pernah baca satu pelakon di Instagram, saya rasa ada lagi dia punya komen tu, Amirul Afendi. Saya memang suka dia pelakon, memang berbakat bagi saya. Tapi dia kata sebab Instagram dia tak ramai follower, dia tak dapat beberapa job. Orang kata dia tak boleh bawa macam marketing kepada filem tersebut. So, saya kadang-kadang sedih sebab dia pelakon power. Betul-betul For me, pada pendapat saya, untuk kita cakap, saya rasa untuk TV station pilih pelakon yang followers ramai dekat IG untuk membintangi satu-satu karya, saya rasa it's not fair. Sebab saya rasa that formula, that strategi dah tak boleh pakai dah. Dah tak boleh pakai sebab still orang nak tengok acting. Still orang nak tengok acting. Maksudnya still orang nak tengok kau perform. Bagi saya. Saya dah buktikan dalam Pencipta Pegang Waktu, kami satu tim Pencipta Pegang Waktu. Sesiapa yang tengok telemovie Pencipta Pegang Waktu Hari Raya Haji tahun lepas, saya, Kak Fauzia Ahmad Daud, Abang Jalil Hamid, and then Putri Balkis, K. Rahman. Kami tak ada followers yang ramai dekat IG. Kami tak sampai 1 juta pun followers kami. Saya masa tu 400,000 ke 300,000 lebih, 400,000 lebih. And then Kak Oji dalam 500,000 lebih masa tu followers dia. Abang Jalil berapa IG dia punya followers IG dia kan. And then Putri Balkis tak ada IG langsung. Abang Khir tak sampai 500,000 dekat followers IG. Abang Khir tadi saya jemput dia tadi untuk join, tapi dia kata tak boleh join sebab dia kata ada recording. Saya kata saja jemput live kan kalau nak tengok. So dia kata ada recording. Tapi memang betul macam Abang Khir, dia pun orang-orang yang saya suka, macam Abang Jalil Hamid kan. Baru ni pun ada di Astro, saya tengok under arahan Abang Khir sendiri. Kadang-kadang saya tengok Abang Jalil Hamid tu, dia macam Gary Oldman version dia. Kalau boleh dia kena ada orang bagi dia karakter macam tu. Tapi itulah, kalau kata industri kalau hanya meletakkan follower Instagram yang berjuta baru boleh ada platform, then lama-lama saya takut kita dipenuhi oleh kayu sajalah Abang Q. Itu kelakar lah. Maksudnya knowledge, maafkan saya ya orang-orang stesen TV ataupun sesiapa producer yang berfikiran begitu. Saya rasa knowledge anda tentang karya, tentang seni agak rendah lah. Maafkan saya kalau kasar bahasa saya. Tapi itu yang saya nampak lah. Kalau anda bersandarkan hanya pada numbers followers. Numbers followers tu, saya rasa itu agak kelakar. Yes, mungkin anda fikir business side, but masih lagi tak relevan. Saya rasa sekarang ni orang nak tengok talent. Bila saya tengok, kadang-kadang saya tengok drama-drama yang orang ikut tu. Ginilah, kita dalam industri, sesiapa saja, bukan pelakon, orang TV, orang producer, director, the whole belakang tabir, semua orang seni ni kita ada tanggungjawab kita pada masyarakat. Yes. Kita ada tanggungjawab kita pada masyarakat. Kalau anda hanya pegang pada business, anda tak fikir apa tanggungjawab anda pada masyarakat, itu akan jadi tak balance. Kan? Kita punya karya mencerminkan, apa-apa saja karya kita mencerminkan tahap pemikiran kita punya khalayak. Agak menyedihkan kalau itu karya-karya yang ditayangkan, disiarkan, itu pilihan-pilihannya
dia mencerminkan tahap pemikiran halayak kita. Agak menyedihkan. Betul. Bukan saya nak halang cerita-cerita yang anak datuk, anak datin inilah Kelok take over company. tapi dah banyak sangat. Dah banyak, dah berlambak, dah jadi lambakan. Dia tak balance. Dia tak ada balance ya. So benda tu agak menyedihkan dan agak tidak adil untuk pelakon-pelakon yang mengharapkan karya-karya yang lain selain karya-karya yang sebegitu. Agak tidak adil sebab mereka yang ke atas ni hanya fikir pasal business. Untung. Doesn't mean kalau kau buat cerita yang lain kau tak boleh dapat untung. Faham tak maksud saya? Yes. Kita tak cuba, kalau kita tak cuba kita tak tahu. Masalahnya orang-orang ni, mereka ni dia suka ikut trend. Cerita ni meletup, semua buat benda macam ini. Legenda Budak Setan daripada novel kan. So Yes. Legenda Budak Setan meletup, semua nak buat cerita berdasarkan novel cinta. Padahal kita ada banyak lagi novel-novel hebat, novel-novel sastra yang hebat yang kita boleh angkat. Betul? And then betul. kalau buat cerita pasal badan beruniform, contoh macam Pascal, wah semua nak buat Pascal meletup. Berjuta-juta kutipan, semua nak buat benda-benda pasal badan beruniform. Itu macam, saya rasa macam kerja orang malas. Saya rasa. Maafkan saya kalau kasar, saya rasa kerja orang malas. Sebab kalau anda cakap diri anda pengkarya, please berkarya. Please bagi benda yang original. Kan bila kita ikut trend, originality tu dah hilang. Bila kita cakap pasal karya, bila kita cakap seni, benda tu sangat personal. So apa yang ada, setiap manusia, setiap orang ada color masing-masing, ada kelebihan masing-masing, ada idea masing-masing. Jadi bila anda start ikut orang, benda anda punya yang anda ada tu dia hilang. Passion kan? Tu tak ada lah. Dia buat benda lain. Dia jadi kita punya identiti hilang. Faham tak? Contoh awak pengarah, saya pengarah kan. Contoh saya pengarah, saya buat cerita ini meletup. Anda ada kekuatan, awak ada kekuatan awak kan. Tapi sebab cerita ni meletup, awak pun nak buat cerita yang lebih kurang ini. So kekuatan awak dah tak ada dah. Sebab awak cuba ikut ini. Ikut saya. Ikut trend. So benda tu macam tak ada color, tak ada apa. Dia jadi macam hanya bisnes yang dia jadi semata-mata bisnes lah. Dia mengejar profit begitu ya. Itu yang kadang-kadang tak ada masalah untuk tak ada masalah untuk kejar profit. Saya tak menidakkan, sebab tu kita panggil industri. Bila kita panggil industri tu kena ada keluar duit dan duit masuk balik. Kan duit masuk balik. Tak ada masalah, betul nak kejar profit, tapi kena rajin berfikir apa yang boleh buat profit tanpa tiru orang lain, tanpa tiru trend. Bayangkan semua dalam kalau dalam industri semua ada aim untuk jadi trendsetter. Jadi kita ada pelbagai jenis cerita, pelbagai jenis acting, semua nak jadi trendsetter. Kan best bagi saya lah. Dia ada idea dia nak ke tengah kan. Yes. Idea tu fresh. Maybe dia boleh kisah hidup. So dia original. Okay, bagi you ada satu soalan daripada kawan saya. Tak apa, teruskan. Kebanyakan cerita-cerita hebat, filem-filem hebat dia original. Kebanyakannya. Ya, okay? Betul. Ada soalan daripada penonton. Dia tanya, Abang Q dulu start dengan teater, ada tips tak untuk dia? Dia minat bidang teater. Ada soalan tips macam daripada mana? Tips di waktu di Aswara ke ataupun dalam waktu melaksanakan pelakon sebagai di teater. Itu soalan daripada Black Mahadi, Syafiq Mahadi kawan saya. Saya tak faham soalan dia. Tips untuk apa?
Untuk dalam bidang teater, maybe dia minat untuk dalam bidang teater, maybe dia nak jump sebab kawan saya kedai, dia Ha. pun teringin nak berlakon teater. So maybe Abang Q boleh bagi tip, maybe dia kena ada something passion dulu ke, dia kena ada minat dulu ke, then Itu benda maybe yang saya dah cakap dari ha awal-awal. ha Benda tu kena ada passion, kena ada kesabaran, kena ada. hmm, Sebab teater kita ada rehearsal, kita ada proses hmm. rehearsal tu. So bagi saya proses sangat menarik, tapi ada setengah orang cakap benda tu membosankan kan, mungkin tak ada passion kan. Kita tak tahu. So kena ada passion, kena ada minat, sabar, sentiasa nak perbaiki diri. Benda tu benda basic, semua kerja begitu. Kena ada minat, kena ada sabar, kena ada keikhlasan, jujur. Semua benda sama bagi saya. Okey, soalan saya seterusnya. Kalau kata kami ni sebagai orang luar, selalu melihat orang seni ni, pelakonnya, penyanyinya, pengarahnya, of course orang yang ada income yang besar, orang yang Ya berduit. ke? Tapi Siapa pelakon yang kaya kat Malaysia tu cakap saya. Siapa pelakon yang kaya kat Malaysia? Ada ke? tak, itu adalah mindset daripada orang luar lah. Orang kata pelakon, of course kan kaya kan. Saya tanya awak balik, siapa pelakon yang kaya kat Malaysia? Kat Malaysia tak boleh. Kalau dalam industri kita, kalau dalam industri kita ada royalty, insya-Allah akan isu kaya. royalty pun isu juga tu. Berapa banyak rock ditayangkan masa PKP ni, kalau ada royalty alhamdulillah ada bahagian saya, tapi kita tak ada, kat Malaysia tak ada. Jadi kita dapat one lump sum payment dah, dia orang nak tayang beratus kali pun kita orang tak dapat apa-apa. So, yes, siapa even kalau pelakon yang kaya kat Malaysia saya cakap. even kalau dapat masuk ke Netflix pun tak dapat royalty juga. Okay, sabar. Lepas tu kami ni hanya di luar ni hanya nampak end product, hanya di TV, di wayang. Tapi perit getir untuk menghasilkan karya tu kami tak dapat. And kesusahan orang tu, pelakon tu daripada segi talentnya, daripada sudut personal, maybe dia macam Abang Q kata dulu saya duduk kat bus stop sebulan. So then maybe semasa pemilihan karakter, castingnya, lepas tu nak kena interview, maybe ada orang sailang pula karakter tu bagi kat orang lain pula kan. So Abang Q boleh ceritakan tak kesusahan dan cabaran untuk anak seni untuk jadi prominent dalam industri? Macam mana Abang Q ada sekarang? Okey, saya tak ada formula ataupun strategi saya sendiri. Okey, strategi saya, bagi saya ialah kau buat kerja kau bagus-bagus, kau buat kerja kau baik-baik, bekerja bila kita pergi set, bekerja dengan orang, kita kan bekerja dengan ramai orang kan, dengan kru, dengan director, dengan cameraman, dengan sparring partner, dengan orang yang buat air, orang yang runner, ramai kan satu tim tu. Jadi kita memudahkan kerja mereka, jangan menyusahkan kerja mereka, buat kerja kita perform sebaik mungkin. Orang suka kerja yang kita, cara kita bawa diri dekat set, orang suka, kita perform depan kamera, orang suka, orang halayak boleh ingat kan, demand tu akan datang. Popular tu akan datang sendiri. Faham tak? Boleh. Tak payah nak kejar populariti apa semua bagai kan, sebab popular tu takkan kekal lama. Tak payah nak buat benda-benda bukan untuk dapat populariti. Kau buat kerja kau bagus-bagus, buat kerja tu maksudnya perform depan kamera sebaik mungkin, deal dengan pasukan kita tu sebaik mungkin, tidak menyusahkan orang, demand tu akan datang untuk kita. Betul. Bagi ada satu soalan ni daripada Khairil Faizi Suaidi. Salam ke Haidar. Apa pendapat tuan tentang KL Gangster Underworld, the series and film dari segi moral dan seni? Saya tak tengok, maafkan saya. Okay, tak tengok. Okay, alright. Okay, di masa COVID ni, COVID-19 ni, saya pun perasan industri seni kita pun ada terkesan, of course lah. And tak boleh shooting, kalau ada buat kelas lakonan maybe tak boleh buat kelas as physical. Dan masa inilah persepsi orang kata, alah takkan pelakon, tak nak saving dulu pelakon banyak kan. So saya pun tahu tak semua anak seni ni kaya yang senang. Sama juga macam lawyer, dengar lawyer mereka ada ingat kaya terus.
kan. Padahal ada juga yang susah, ada yang still berusaha kan. So dan sebagai orang yang dalam industri seni ni, kesan COVID pada industri ni memang jelas, sebab ada juga gerakan-gerakan saya tengok dekat Instagram, apa khabar anak seni, then ada suara-suara yang start bangun membela anak-anak seni yang ada yang sangkut nak syuting lah apa semua kan. Secara peribadinya Abang Q lihat macam mana orang yang involved daripada dalam seni ni untuk berhadapan perkara COVID-19 ni, dan apa harapan kepada government kita dan orang ramai terhadap krisis COVID ni? Yang anak seni ni, bila kita cakap pasal anak seni ni ramai Ramai, yes. Ada macam-macam bidang, ada macam-macam bidang. Yang anda mungkin nampak, mereka-mereka ni nampak, halayak nampak yang di kaca TV kan, tapi di belakang-belakang ni ramai lagi. Yang mereka di belakang tabir, penari-penari, kan? Penari-penari, backup singer, backup dancer, backup singer, musician, pelukis, penulis, ada macam-macam bahagian. Jadi perjuangan yang dilaung-laungkan bukan semata-mata yang mereka yang kita nampak dekat depan TV ni. Faham tak? Dia lebih kepada semua ni. Kita sebagai saya yang terlibat dalam bidang seni, saya tahu siapa di belakang-belakangnya. Faham tak? Yang mungkin halayak nampak yang yang keluar kaca TV atau keluar yang tapi yang keluar kaca TV pun ada yang terkesan. Ini kan pula yang belakang-belakang ni. Yang keluar kaca TV pun ada yang terkesan. Ini kan pula yang belakang-belakang ni, yang gaji diorang kira hari. Okay, ginilah, kebetulan isteri saya penari, isteri saya koreografer, bekas cikgu tarian. Saya lebih kurang tahu berapa harga penari. Ini contoh penari. Saya lebih kurang tahu berapa harga penari satu show dalam 300 lebih, 400 lebih ringgit. Okay. So kalau ada orang ada saving, adalah saving. Yes. So benda-benda tu, suara apa khabar anak seni ni bukannya anak seni yang korang follow kat IG saja kan? Pelakon saja. Pelakon, penyanyi saja. Anak seni ni ada pelbagai kan, ada pelbagai cabang, penulis skrip, penulis sajak, pelukis, kru, runner, catering, penari, backup singer, musician, ramai. So benda tu, suara itu, gerakan itu untuk kita bagi tahu dekat mereka, untuk kita sampaikan kat telinga mereka yang anda tak berseorangan. Macam tu. Bukannya saya nampak itu adalah gerakan yang untuk bagi tahu dekat sahabat-sahabat yang lain, anda tak berseorangan. Anything you can share, you can call sesiapa yang kita kenal, sahabat-sahabat kita, ambil tahu and tolong apa yang boleh kita tolong, macam tu. Yes, saya pun perasan tadi ni ada Puan Syakila Ria, dia pun komen, dia kata Abang Q pun ada buat charity drive, ada jual booth yang filem Pang tu. Apa nama filem tu? Ophelia, yes. Saya ada tengok tu abang memorabilia lah kalau ada orang minat kan. Dah jual ke belum tu? Dah jual lah. Dah jual lah. So dia kata menjual bootnya di IG, hasilnya dikongsi pada yang memerlukan. Masya Allah, sebab saya tengok juga IG Abang Q yang duk jual lukisan, which is membantu kan, membantu orang ramai apa semua kan. Tak banyak yang saya dapat, alhamdulillah. Tapi niat saya itulah, hasilnya saya nak bantu yang memerlukan, niat saya itu. Itu yang saya cuba buat lah. Apa yang saya tak sanggup mendengar dan duduk saja, melihat dan duduk saja. Saya rasa saya kena do something, gunakan platform yang saya ada, follower saya yang tak seberapa ramai untuk bantu kawan-kawan saya yang lain. Macam tu.
Ada sahabat saya ditanya di Facebook Muhammad Hazan Hamidun, Abang Q, apa pengalaman tragis yang tak boleh dilupakan sepanjang penggambaran filem? Pengalaman tragis yang saya tak boleh lupakan sepanjang penggambaran filem. Apa? Saya langgar kamera. Oh, Jahanam tak kamera tu ke terbatuh Kepala saya yang jahanam. Korang nampaknya ada bekas ada parut macam Harry Potter ni. Oh, okay. Bekas ni. Saya scene tu scene saya naik, saya marah. Scene tu saya marah. Saya sampai tak sedar kamera kat mana. Jadi saya langgar kamera. Next shift orang kata. Orang berlakon tak depan kamera je. Kita sampai nak masuk kamera. Habis tu kena delay ke ataupun kena masuk hospital dulu? Berdarah pergi hantar pergi jumpa doktor gam. Doktor tak jahit, doktor gam je. Lepas tu kena hold shooting tu kejap. Dalam seminggu kot. Tak sampai seminggu and then kena masuk set balik sebab selagi kita hold, bajet akan sentiasa dia akan lagi lebih. Jadi kepala saya tak baik lagi, saya kena masuk juga set. Cubalah diorang makeup artist akan cover. Tapi bengkak besar ni. Bengkak besar. Tapi boleh nampak mesti saya shooting episod. Kalau tengok episod tu boleh nampak lah kepala bengkak tu sikit. Boleh nampak. Okay, ada kawan saya. Lain ni kita pun soalan pun dah formal sikit dah. Salah Abang Q, Sharishan Kamran. Who is your favourite actor and actress? Abang Q. Hello? Hello, ya. Okay, dekat. Cuba gambar freeze. Okay. Alright, nampak. Cuba maybe internet tu dia putus lah, dia masuk balik. Okay, Abang Q, you are online now. Okay. Dengar tak? Okay, alright. Okay, dengar. Okay. Apa dia? Soalannya? Internet, dia terbabas. Salah Abang Q, who is your favourite actor and actress? Ramai. Yang betul-betul dalam inspired tu. Saya tak boleh nak pick satu. Saya tak boleh nak macam pick ramai? No. Saya ramai yang saya suka. Salah seorangnya cikgu saya sendiri, Tuan Haji Ahmad Yatim. Saya sangat saya sangat look up dekat dia, Tuan Haji Ahmad Yatim. Kalau anda kenal pelakon lama, Cerita Abang kan, bersama Datuk Ryan Bazali, tu cikgu saya. Bagi internet kita problem balik bagi. I think maybe audio okay, visual saja lag. Saya contact bagi balik. Alright, Sat. Baru on the phone. Lagi Abang Q join balik. Ada few soalan lagi lah. Tapi tengok saya boleh lah tanya. Sebab saya punya soalan-soalan pun dah habis dah ni. And yang soalan yang kritikal kita dah tanya. Hai Labu. Labu ada peminat lah Labu ni. Okay. Guna wifi jiran. Device not connected. Lawak Sat. dah masuk dalam studio. Okay, Sat. Okay, kembali. Okay. Ada orang tanya guna wifi jiran. Wah, sound. Apa dia? Guna wifi jiran ke dia kata. Apa? Ada orang komen. Hello. Okay. Bagi balik pada tadi. Tadi Abang Q kata Tuan Haji Ahmad Yatim. Tuan Haji Ahmad Yatim, Abang Sidio Raza. Abang Sidio Raza duduk di Sungai Petani tau. Saya kan peminat besar dia.
Abang Sido Raza, saya suka Emma Manan, Leonardo DiCaprio, ramai lah awak. Ramai betul. Sebab saya rasa masing-masing ada kelebihan masing-masing. Itu yang saya nampak, kekuatan, kelebihan mereka masing-masing. Jadi saya banyak belajar. Hello? Ya, dengar. Saya banyak belajar dari kekuatan-kekuatan mereka. Maksudnya Emma Manan, apa kekuatan mereka, beliau, apa Abang Sido Raza, apa kekuatan beliau, Ahmad Yatim, apa kekuatan beliau. Mereka-mereka ni semua ni ramai. Saya suka Liza Osman, saya suka Fauzi Ahmad Daud, saya suka Leonardo DiCaprio, saya suka ramai. Jadi saya tengok kekuatan mereka. Mereka stand dengan, mereka berdiri dengan bakat mereka, dan juga mereka berdiri dengan kekuatan mereka yang tersendiri. Jadi saya observe mereka, dan juga untuk saya kenal apa kekuatan saya. Faham Tapi banyak betul. Yang abang Q sebut tu banyak yang top tu. Dengar abang Q dengar ke suara saya? Dia jadi slow tak macam tadi. Okay, baik. Dia maybe ada limit bandwidth dia. Okay, ada satu last kot saya pick up sebelum kita boleh close. Dia tanya pengalaman manis. Tadi rasanya abang Q dah jawab lah kan. Pengalaman manis sebab menceburi bidang filem. Kalau waktu dah berlakon tu, apa ada pengalaman manis? Yang tu sebelum. Yang tidur di ni. Semua manis lah. Semua manis. Maksudnya, hello, kita dapat berlakon, kita dah semua manis lah. Bagi saya tak tahu. Bagi saya semua, bila maksud manis ginilah awak. Cita-cita dari kecil. Kita cerita ni, benda ni, cerita cita-cita saya dari kecil sebelum saya pandai membaca. Jadi setiap sekali saya terima sesuatu karakter, terima sesuatu naskah, saya kata okey, saya buat. Saya baca skrip, diorang call, Q nak panggil awak berlakon cerita-cerita ini, watak-watak begini, pelakon-pelakon sekian-sekian, shootingnya dekat sini, during duration shootingnya daripada tarikh ini ke tarikh ini, semua dah clear, dan saya rasa macam okey, saya nak buat cerita ini. Saya kata okey, kita buat, kita dirhaga, and then saya pergi shooting. Itu dah manis dah untuk saya. Bila dapat itu dah manis untuk saya, sebab we talking about cita-cita saya dari kecil. Faham tak? But tak semestinya sebab saya cita-cita dari kecil, saya sapu semua cerita, saya sapu semua tawaran. No, saya pilih apa yang saya nak buat, saya agak choosy, saya pilih karakter, cerita. Mungkin saya akan tanya siapa timnya yang akan bekerja sekali, siapa pelakon-pelakon yang akan berlakon dengan saya. So saya tengok the whole team. Sebab bagi saya ialah, it's not about me, it's not about you, but it's about the naskah. So the whole team kena ada kemampuan untuk angkat that naskah. Bagi saya itu. So orang kata saya cerewet ke apa, itu saya lah. Nak kata cerewet, terpulang lah cerewet. Sebab bagi saya, kejujuran, keikhlasan tu sangat penting bila saya berkarya, bila saya bekerja. Jadi saya nak jujur, biar jujur tu keluar. Macam mana saya nak bagi jujur tu keluar? Macam mana saya nak bagi keikhlasan tu keluar? Kalau saya terima sebab benda lain. Saya kena terima sebab saya nampak naskah tu, saya nampak the whole team. Yes, kita kita buat kerja sama. Jom kita bersama-sama. Saya nampak itu semangatnya, saya nampak itu spiritnya. Jom kita buat bersama. Sebab we talking about bukan saja cari duit kan. We talking about passion tadi. Kita balik semula pada passion tadi, minat kita tadi. Kita balik semula apa tanggungjawab kita balik. Apa jenis naskah yang kita nak angkat, apa yang kita nak paparkan pada halayak. Kan, apa yang saya belajar bila okey, kita cakap sejarah seni lah, sejarah seni persembahan, sejarah teater, macam mana terjadinya teater, macam mana munculnya teater zaman dulu. Teater ni muncul bila ada orang-orang yang individu yang kreatif, dia buat
dia buat teater tu untuk, dia buat persembahan tu untuk meluahkan rasa, untuk menceritakan pasal suara mereka, suara rakyat, suara mereka untuk didengar oleh orang-orang atasan mungkin. Ini kita cerita zaman dulu tau. So itu benda basic seni persembahan pada mulanya. Sebab tu orang seni dengan masyarakat tak boleh dipisahkan. Kan? Saya tak kata cerita-cerita yang hayalan ni semua ni tak itu dia dah jadi mengikut perkembangan lah zaman sekarang kan. But janganlah kita lupa the basic sebenarnya. Basic seni persembahan ni apa? Basic macam mana seni persembahan ni wujud. Sebab dia satu bentuk ekspresi kita untuk menyatakan apa rasa kita, ketidakpuasan kita ke, mewakili suara rakyat ke, mewakili suara masyarakat ke, kita angkat cerita-cerita masyarakat ke. Itu, benda itu. Itu asalnya. Jadi saya mungkin old school, saya berpegang benda itu. Saya nak buat karya-karya pasal manusia, cerita-cerita manusia. Kalau cerita tu lagi dekat dengan manusia, lagi dekat dengan masyarakat, lagi saya suka. Saya suka cerita-cerita begitu. Jiwa saya dekat situ. Jadi saya memilih, and then sebab tu nampaknya macam saya tak banyak keluar TV sebab keluar TV ataupun keluar panggung, sebab cerita-cerita kita kebanyakannya semua cerita-cerita yang tak mengisahkan itu. Cerita-ceritanya bukan cerita rasa saya. Sebab dia dah tak balance, dia dah pergi kononnya dia dah mengikut perkembangan zaman. Tapi bagi saya pula, kalau kita dekat Malaysia, kita ada banyak konten yang kita boleh angkat. Kita ada pelbagai kaum dalam satu Malaysia. Dalam Malaysia ada pelbagai kaum, pelbagai cerita yang kita boleh angkat. Kan? Tapi kita sibuk nak jadi macam orang luar. Kita sibuk nak produce cerita-cerita macam orang luar. So tak ada beza pun kita dengan orang luar. Maksudnya sepatutnya untuk bezakan kita dengan orang luar, dengan negara luar, kita kena angkat budaya kita, cerita kita, masyarakat kita. Itu yang membezakan kita dengan orang luar. Jadi kita angkat cerita-cerita pasal masyarakat kita, budaya kita, budaya Malaysia, benda itulah yang membezakan. Kalau misalnya kita nak hantar cerita kita pergi bertanding luar lah, contohnya misalan kan. Okay. Benda-benda tu yang baru untuk mereka. Mereka kat luar, bila kita angkat culture, kita angkat cerita kita, konten pasal kita punya Malaysian ni, benda-benda tu yang lain dengan yang luar tak ada. Faham tak maksud saya? Faham. Jadi dia akan diberi perhatian. Kalau kita hantar cerita yang lebih kurang cerita, contoh lebih kurang cerita pasal Transformers lah contoh. Kita buat cerita satu pasal lebih kurang macam Transformers. Diorang CGI buat lah, lagi hebat. Diorang buat lagi hebat dari kita. Bajet diorang lagi besar dari kita. Jadi kita kena fikir kita, macam mana kita nak angkat diri kita, macam mana kita nak angkat masyarakat kita, macam mana kita nak angkat. Kita banyak konten tapi orang sibuk nak jadi orang lain. Orang sibuk nak jadi orang lain, tak nak jadi diri sendiri. Faham tak maksud saya? Dia ikut trend, bukan nak kata ikut trend tu salah, tapi kadang-kadang dia dah lupa apa benda yang dia nak buat. Dia dah tak balance. Dia dah tak balance. Tak ada benda salah. Saya tak kata salah, itu tak salah. Tapi kalau kita fikir nak memajukan kita punya industri, kalau kita fikir kita nak sama level dengan mereka, kita takkan boleh sama level. Dari segi bajet pun kita dah tak boleh nak sama level dah. Tapi kita boleh nak bagi sama level dengan konten. Segi karya tu. Konten karya tu, cerita itu. Sebab kita ada banyak cerita sebenarnya yang tak terangkat. Sebab kita sibuk nak jadi orang luar.
menarik bagi Okey, Abang. kadang-kadang saya terfikir. Kadang-kadang saya terfikir. Saya belajar lakonan. Saya belajar lakonan, jadi masa saya belajar, cikgu-cikgu saya, antara benda-benda yang saya belajar ialah kita kena study skrip. Study skrip. Maksudnya contoh kalau ada ayat sebegini, apa subtext-nya, apa maksud tersurat, apa maksud tersirat. Okay. Dia ada layer-layer. But bila saya masuk mainstream, saya pergi ke mainstream, saya jadi pelakon filem apa semua, cerita-cerita kebanyakan filem-filem, hampir kebanyakan semua saya punya cerita-cerita yang skrip-skrip saya dapat, saya tak perlu nak study apa dia punya, tak perlu macam dia macam semua jenis yang straightforward kan. Dia padahal kita punya bahasa tinggi tau. Bukan saya nak cakap semua cerita kena begitu, tidak. Tapi dia dah tak balance. Faham tak? Susah tak? Faham. Saya harap awak faham. Yes. Audience faham. Saya boleh tanya Abang Q kemudian. Nah, actually macam Abang Q cakap, skrip yang bila sampai kat Abang Q tu, skrip tu, dia ada substack dia ada di belakang dia tu yang kita kena menjiwai. Itu bila kita talk about penulisan penulisan kita, tulisannya tu. Itu kita talk about benda tu, macam kita masa saya belajar, kita kena belajar subtext, isi surat, isi tersirat, kena belajar ini apa maksudnya, apa maksud ini apa kena gali lagi. Bila dapat skrip kebanyakannya ialah nak kenakan zaman sekarang kan. Contoh nak kena ikut trend kan, jadi cerita bahasa-bahasa yang digunakan bahasa pasar, direct, straightforward, tak perlu dia macam gitu je lah. Itu tulisannya, itulah yang keluarnya. Dia tak perlu nak gali dalam-dalam lah kan. So saya jadi macam ruginya sebab kita ada bahasa yang indah kan. Bahasa Melayu kita indah kan. Ruginya itu kita talk about bahasa. And when kita talk about naskah, content, kita sibuk nak buat cerita-cerita yang gangster lah, inilah itulah, yang kadang-kadang saya rasa macam betul ke ni? Macam tak real je. Ni macam cerita Hong Kong lah kan. Ini macam cerita Hong Kong lah, ini macam cerita Thailand lah, ini dia dah tak ada originality dah. Padahal kita ada konten-konten yang menarik pasal kita kan, pasal Malaysian, kita ada Chinese, ada India, ada Melayu. Kita ada konten-konten yang menarik, banyak sangat yang kita boleh angkat. Tapi kita sibuk nak jadi hebat dengan cara orang lain. Kita patutnya jadi hebat dengan diri kita je. Kan? Contoh ginilah, saya mengajar lakonan. So saya ada anak-anak murid. Anak-anak murid saya, cikgu saya minat awak, cikgu sangat-sangat. Saya nak jadi macam cikgu. Saya cakap, kenapa kau nak jadi macam aku? Kenapa kau nak jadi aku? Engkau boleh jadi hebat tanpa jadi macam aku. Contohnya itu, faham tak? Cari identiti itu sendirilah. Cari identiti sendiri. Awak ada your own kekuatan yang awak perlu cari. Kenapa nak jadi macam saya? Saya minat amat yatim, saya tak perlu jadi amat yatim kan? Saya ada kekuatan saya minat dia, saya kagumi dia, saya cuba study dia punya proses. Yang saya ambil ialah how dalam ni berproses, how dia berfikir. Tapi yang keluar semua masih lagi original. Cara saya. Yes. Original saya. So same thing juga bila saya mengajar anak murid saya, kenapa kau nak jadi aku? Kau jadi diri kau, kau cari diri kau. Kau cari kekuatan kau. Sebab tu pelakon kena kenal diri, cari diri dulu sebelum kau cari karakter lain, bawa watak lain. So same thing juga bila awak mengarah, awak nak produce filem. Awak kenapa nak ikut Transformers? Kenapa nak ikut cerita luar bergaduh gangster di Hong Kong ke apa? Kenal diri kita dulu, apa yang kita ada. Angkat apa yang kita ada. Itu yang boleh kita nak, kalau kita nak sama level dengan mereka pun,
itulah dia, sebab kita angkat apa kita ada yang mereka tak ada. Faham tak? Yes. Faham. Sebab depa Kalau kita sibuk nak jadi orang nak lain. angkat benda yang Depa jadi orang lain. kalau kita nak jadi orang, nak angkat benda orang, and then kita pergi Hmm. nak compare dengan diorang, mestilah original tu lagi hebat daripada kita. Yes. Apa yang original Betul kita ni? Itulah. Kita tak ada origin. Okay juga. Kita ada banyak konten. Kita ada banyak konten yang menarik untuk diangkat. Baik, saya rasa dah lebih sejam lah Abang Q. Soalan pun daripada audiens pun Tak suka ke borak dengan saya? kalau nak continue okey. Okey ke? Saya okey on je. Kalau tak suka tak apa. Ni takut Abang Q selalu bagi ayat macam tu. Kalau tak suka tak apa, saya memahami. Sebab maintain lagi ni, audiens masih lagi ramai. Saya tak boleh nampak audiens berapa ramai, saya tak tahu saya nak guna benda ni macam mana. Tak apa. Kalau okey, kita boleh on, no problem. Cuma saya, actually soalan tu dah habis dah kat saya. Kalau ada audiens nak tanya soalan, ada lah tadi. Saya tengok, ada yang saya terlepas pandang tu, ada yang Ahmad Afiq dia komen, macam Johor dan Wan Tu Jaga dapat award juga di luar negara. Tapi ni kat Malaysia ni tak dapat pun recognition. So, banyak juga filem kita yang keluar, tapi kat sini tak dapat recognition tu. Saya pick. Okey, saya contoh filem-filem yang dapat award kat luar, kat sini tak dapat benda tu. Macam itu. Bagi saya dia balik pada taste pula. Taste dan cita rasa. Saya tak boleh komen banyak pasal benda tu sebab saya itu juri ramai kan. Yes. Juri dia ada banyak kepala, dia bukan seorang yang decide, dia ramai penjuriannya. So macam mana diorang decide tu saya tak tahu. Kan? Tapi kalau benda tu bagus, kita tahu benda tu bagus. Itu je. Betul tak? Kalau benda tu bagus, kita tahu benda tu bagus. Ada soalan lagi. Okey, Abang Q teringin berlakon di Hollywood ataupun Bollywood? Hollywood. Oh. Okay. Saya memang teringin nak pergi Grammys Award tu sekali. Red carpet. Tapi tu lah. Okay, awak tahu tak? Awak tahu watak idaman saya? Sekarang. Okay. Pahlawan. Watak idaman saya yang gini, ada seorang pelakon dan saya punya agak boleh dipanggil mentor saya lah. Antara orang yang saya look up juga. And then dia cakap, Q, watak-watak emosi. Hello? Putus. Okay, masuk balik. Hello Abang Q. Saya tertekan live studio pula. Okay, mentor dan Abang Q minat nak berlakon dengan siapa ni? Okay, ada saya punya sahabat saya, pelakon, abang, boleh panggil mentor saya juga. Yang cakap dengan saya, Q, watak-watak yang beremosi ni memang kau master lah. Aku dah tengok kau banyak kali buat, memang kau master benda tu. Aku teringin nak tengok engkau bawa watak yang intelek. Itu yang dicakap dengan saya. Jadi saya, benda tu bila dia beritahu saya macam tu, benda tu beri kesan dekat saya. Maksudnya saya macam satu cabaran. Macam satu cabaran. Jadi saya benda tu main dekat kepala saya. Main kat kepala saya. Watak-watak intelek emosi dah master So nak tengok saya lebih bijak, watak yang bijak, yang intelek. So watak yang saya idamkan, saya dah ada jalan cerita. Cerita asal dari saya. Tajuk pun saya dah ada, cuma saya tak ada skrip lagi, saya tak tapi saya dah berbincang dengan tim saya. Saya dah berbincang-bincang dengan tim saya. Kalau ada rezeki, insya-Allah, kalau ada orang nak bagi dana, insya-Allah. Nak bagi apa, nak jadi apa? Funder ke apa kan? Insya-Allah. Funder, yes. Watak peguam. Okay. Alright. Cerita tajuk dia Rasa Sayang. Saya dah ada cerita. Lawyer. Banyak lawyer yang komen kat sini.
Saya dah ada cerita dalam kepala saya, cerita dia macam mana, apa cerita dia, pasal apa yang saya nak angkat, and then banyak scene dekat dalam mahkamah. Okay. Yang saya kena uruskan dengan mahkamah. Banyak scene saya dengan bos saya. Saya kerja dekat law firm, kerja dengan ada bos lah. So dengan scene saya dengan bos, scene saya dalam mahkamah, scene saya handle case lah. And so benda tu memang bila sahabat saya, abang saya cakap macam itu, benda soal apa yang cakap tu bermain kepala saya. Jadi saya macam, okay, kau cabar aku So saya dapat idea, tiba-tiba Allah bagi saya dia idea atau ilham cerita pasal rasa sayang ni lah. Tajuk dia rasa sayang. Setakat ni lah tajuk dia rasa sayang, pasal peguam. Teringin nak tengok Abang Q pakai robe nanti. ada jubah dalam mahkamah. Dia ada scene dalam mahkamah, ada scene yang dia dengan bos dia ada bertelaga, ada scene yang dia dengan peguam, kan kita ada peguam bela, peguam pendakwa raya. So peguam yang satu lagi tu, saya dengan dia bertelagah juga. Ada benda-benda yang ketidakpuasan hati saya. Ada ceritanya menarik. Saya rasa macam saya ada senarai-senarai pelakon-pelakon saya yang saya rasa macam okey, watak lawyer, watak bos saya ini, peguamnya ini, watak mak saya ini saya, siapa yang saya kena bela, ini macam so, menarik lah. Watak dispatch. Yes. Rada. Ada yang komen kat sini, Ashura Syukri, dia kata setuju Abang Q, cumanya scene dekat mahkamah jangan over macam dalam cerita drama Hong Kong atau orang putih. dah sampai dah ke situ Abang Q. Maksudnya dah bayangkan lah. Saya dah bayangkan dan saya dah berbincang dengan tim saya. Cuma yalah, kita kan ada funder, kita kan ada kita lontar idea. Dia sekarang ni kalau nak buat pun lagi pun semua lawyer pun tengah buat online lah. Even court pun dah tak boleh pergi physical kan. So maybe betul. Semua pakai buat online kan. So ada yang tanya watak kosong untuk extra pun ada. Ni abang ni Tengku Awis komen. Kalau tak suka berbual dengan Q, berbual lah dengan saya je lah. Dia nak masuk live dia suka interframe. Suka interframe kita. Itu pun lama. Nanti kita doakan dia satu hari nanti dia akan jadi pelakon juga. Amin, insyaAllah. Amin. Tapi kena kerja keras lah. Dia kena kerja keras. Muka kat Samar lah tu. Tukar kebun boleh. Abang. Ada yang tanya kalau watak doktor, maybe ada juga dalam fikiran Abang Q watak doktor. Saya rasa doktor kat Malaysia belum ada filem lagi ke? Ada ke tak? Belum. Saya pun tak sure. Belum. Dia setakat cerita watak tu doktor tapi bukan cerita pasal doktor pun. Yes. Dia cerita pasal cinta, pasal cerita macam tu je lah. Watak tu je doktor tapi bukan cerita pasal doktor tu. Kerjanya bukan. Saya ya pasal yang cerita rasa sayang ni, dia memang cerita konflik dia dengan kerja dia. Tak sabar nak tengok ni. Kalau insyaAllah ada rezeki Wanata. Amin, insyaAllah. Kami pun sebagai peguam pun tengok happy lah. Ada juga movie Malaysia. Tapi sebelum ni ada, tapi dia sikit-sikit kan. Saya rasa bagi saya takat tu kot dah sejam lebih ni. Saya tak mau ambil masa barbecue ni. Lama-lama. Dah pukul 10 lebih dah. Abang Q, terima kasih banyak-banyak join kita. Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih kepada Abang Q. Sangat-sangat terharu Abang Q sudi nak join saya pada malam ni ceritakan pasal pengembangan. Pada audien boleh follow Abang Q dekat IG, Twitter and Facebook kalau ada apa-apa pengembangan. Dan saya suka untuk bagi tahu kata lukisan-lukisan yang Abang Q duk lukis tu cantik-cantik tau. Terima kasih. Saya memuji dan satu yang saya tak belajar apa-apa pun. Saya by heart. Saya buat by heart. Kadang-kadang malu juga nak. Kadang-kadang malu nak post, nak share dengan orang sebab saya ada kawan-kawan pelukis. Saya ada ramai kawan-kawan pelukis yang pergi belajar.
Jadi kadang-kadang saya malu nak post sebab bila kawan-kawan tu tengok kan, tapi bila saya fikir saya nak buat charity, saya nak jual untuk hasilnya saya nak bagi orang-orang yang memerlukan. So saya buang malu, tak perlu sebab saya nak buat benda baik. Saya fikir macam gitulah. Okey. Kita berharap Abang Q terus maju ke hadapan dan take care. Okay, salam pada ni Kak Linda dengan anak-anak. InsyaAllah. Baik. Untuk awak juga, Terima untuk kita semua. Untuk kita Yes. semua, semoga maju, semoga kita semua dilindungi Allah SWT, insyaAllah. Amin. Semoga negara kita terus pulih secepat mungkin, orang boleh bekerja secepat Amin. mungkin. Siapa-siapa yang tengah susah ni, harap terus kuat. Jangan rasa keseorangan, ada orang akan bantu, don't worry. Betul. Okey, baik Abang Q. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya akan tamatkan live kita pada sekarang. Terima kasih Abang Q. Waalaikumsalam warahmatullahi.